ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat yang dikurniakan Allah, yang diberikan Allah kepada kita semua, ya, di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat yang tidak ternilai yang dikurniakan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Moga-moga kita berdoa semoga kita ini bukan sahaja Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan beriman dan sebagai seorang muslim atau muslimah, bahkan kita juga mati di dalam iman dan dibangkitkan kelak juga di kalangan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita dapat bersama kembali setelah kuliah ni cukup-cukuplah 9 bulan tertangguh dah. 9 bulan. Dulu yang terakhirnya berapa hari bulan last? 3 hari bulan ya. 5 hari bulan 3. Ini 3 hari bulan 12. 9 bulan lah tertangguh. Sepatutnya dah mula minggu lepas, ya, cuma saya minggu lepas ada keuzuran sikit jadi tak dapat hadir. Alhamdulillah kita dapat bersama kembali setelah kuliah yang begitu lama lah, kuliah duha muslimat khususnya di sini tertangguh. Dan kalau sebelum ni pun hanya dibenarkan hanyalah kuliah maghrib dan kuliah subuh, ya. Itu pun kadang-kadang muslimat dibenarkan datang, kemudian ada yang tak dibenarkan datang. Jadi begitulah. Jadi bila ada kuliah yang khusus seperti hari ini, alhamdulillah, moga-moga kita dapat mengambil manfaat, ya, daripada program-program yang seumpama ini yang dianjurkan oleh kita kata muslimat Masjid An-Naim inilah, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menyambung lagi, ya, perbincangan di dalam mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni baru berapa kali, ya, kita mula kuliah. Baru sekali ke 2 kali? 2 kali, ya, dalam kuliah tafsir ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada
Hari ini bermula ayat yang ke-8 betul ya? Ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. Di dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit, yakni penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab,
patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui yakni akan hakikat yang sebenarnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok yakni akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Kita bincang tajwid dulu sikit, biasa tak? Saya lupa. Baik, kita lihat dulu ya hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam beberapa ayat yang kita baca pada pagi ini. Bermula ayat yang ke-8 ya. Wa minan nasi. Kalimah an-nas, alif lam di situ adalah alif lam asy-syamsiyah ya. Sebab selepas alif lam tu ada huruf yang bersabdu. Bila ada huruf yang bersabdu dikira alif lam asy-syamsiyah, lawannya alif lam al-qamariyah. Nun yang bersabdu wajib al-ghunnah ya, wajib dengung dua harakat. Wa minan nasi ya. Man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Ini adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ni maksudnya memasukkan, idgham ya, yakni memasukkan nun mati ke dalam ya, ke dalam huruf idgham, iaitu ya beserta dengan dengung. Dengung tu pada makhraj ya dua harakat. Man yaqulu, idgham ma'al ghunnah. Amanna, kalimah amanna, tu asalnya amanna ya, asalnya ditukarkan hamzah yang kedua kepada alif, maka dia jadi namanya mak badal ya, mak badal. Kadang-kadang mak badal ni kita nampak zahir tu dia tak ada beza dengan mak asli. Lagipun bacaannya dalam bacaan kita lah hafaz ini dibaca dua harakat sama macam mak asli sahaja. Kalau kita baca qiraat yang lain, dia baca sehingga 4-5 harakat dia panjang amanna. Itu qiraat yang lain lah. Tapi kita ni nampak tak ada beza, tapi adalah mak badal, dua harakat. Amanna, nun yang bersabdu juga wajib al-ghunnah, wajib dengung atas nun itu dua harakat. Billahi wa bil yaumil akhir, ada bil yaumi al-akhir, itu dua-dua tu alif lam al-qamariyah ya, alif lam al-qamariyah. Akhiri juga adalah asalnya akhiri ya, dia juga mak badal ya, ditukar hamzah yang kedua tu jadi alif, jadi akhiri. Wa ma hum bimu'minin, mim mati bertemu dengan ba. Ini adalah ikhfa syafawi. Huruf ikhfa satu je dalam hukum mim mati. Huruf ikhfa hanyalah ba. Dengung dua harakat. Dengung tu cara ikhfa lah. Jadi kita dengung tu bibir kita tu hampir-hampir rapat lah. Ada setengah tu baca rapat pun dibolehkan. Wa ma hum bimu'minin ataupun wa ma hum bimu'minin, boleh rapat pun dimaafkan lagi lah, tak jadi masalah. Dengung dua harakat. Bimu'minin berhenti di situ menjadi mat arid lis sukun. Mat arid ni mat yang mendatang ya. Berhenti jadi mak arid. Kalau sambung dia jadi mak asli lah. Wa ma hum bimu'minina yukhadi'u, itu contohlah. Bila berhenti namanya mak arid. Arid maknanya yang mendatang. Lis sukun kerana sukun, kerana berhenti. Panjang dia 2 atau 4 atau 6. Baik.
yukhadi'una Allah walladzina. Kalimah alladzina dikira sebagai alif lam asy-syamsiyah, ya. Walladzina amanu, amanu asalnya amanu. Ini juga mak apa tadi? Mak badal, ya, dua harakat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Illa, alif pada illa itu alif huruf mad, bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang lain. Ini adalah mad apa ni? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya yang bercerai. Bercerai ataupun yang terpisah, merujuk kepada huruf mad dengan hamzah tu berpisah, bukan dalam satu kalimah. Kalau dalam satu kalimah itu mad apa? Mad wajib lah. Ini mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 harakat. Anfusahum, nun mati bertemu dengan fa. Ini ikhfa hakiki. Hukum nun mati dah. Hukum ikhfa ni dia ada berapa huruf semua? 15. Nak ingat semua tu kadang susah. Kita tolaklah, tolak huruf izhar, tolak huruf idgham, tolak huruf ikhfa, iqlab. Maka itulah huruf ikhfa 15 dah, 15 huruf. Baik. Dengung dua harakat, dengung cara ikhfa lah, ya, bukan dengung cara idgham. Kalau dengung cara idgham, kita dengung pada makhraj huruf idgham. Tapi kalau dengung cara ikhfa ni, kita menyembunyikan huruf tu. Tapi ramai orang bila dengung, dia dengung pada makhraj. Kalau fa lah, bunyi dah bunyi fa lah. Tapi yang sebaiknya kita menyembunyikan. Anfusahum, dengung dua harakat. Anfusahum wa ma, mim mati bertemu dengan waw. Hukum mim mati ada 3 rak. Mim mati jumpa dengan mim, idgham mislain. Mim mati dengan ba tadi, ikhfa syafawi. Selain daripada mim, semuanya huruf apa ni? Izhar syafawi. Jadi ini adalah izhar syafawi. Ini dizahirkan sebutan mim mati itu tanpa dengung. Anfusahum wa ma yash'urun. Yash'urun berhenti pada yash'urun, juga ma'arid lisukun, panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Tengok cara baca kita lah. Baca laju 2, baca sederhana 4, baca panjang 6 lah. Kita ambil satu ayat lagi. Fi qulubihim maradun. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mithlain, dengung pada makhraj mim 2 harakat. Fi qulubihim maradun faza. Idgham mithlain namanya, ya. Maradun fazada, tanwin bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dah. Jadi kalau kita ni kenal huruf izhar, kenal huruf idgham, apa tu, bila gunnah dengan ma'al gunnah, dan juga kenal huruf iqlab, maknanya selain pada tu kita tahu dah ini adalah huruf ikhfa. Dengung 2 harakat. Fazadahumullahu marada, berhenti pada marada. Ini mak apa? Ma'iwad namanya, panjangnya 2 harakat. Marada 2 harakat, ya. Kalau sambung maradan lah dia ditanwin. Walahum azabun alim. Walahum azab, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Azabun alimun, tanwin pula bertemu dengan hamzah. Hamzah ni huruf apa ni? Huruf izhar. Ini izhar halqi. Kalau hukum mim mati dipanggil syafawi. Syafawi ni maknanya huruf bibir, ya. Mim ni huruf bibir, merujuk pada mim tu huruf bibir, tu panggil syafawi. Syafawi, ya. Tapi kalau hukum nun mati dia merujuk kepada halqi, sebab 6 huruf izhar tu adalah huruf halq, huruf halqum lah, huruf semuanya adalah huruf-huruf kita kata apa ni, halqum kita lah, 6 huruf.
Ini izhar halqi ya, dizahirkan sebutan tanwin tanpa dengung. Adzabun alim, alimum bima. Tanwin pada mim bertemu dengan ba. Tengok dia kaedah Rassam Uthmani, tulisan Al-Quran Rassam Uthmani, dia letak baris depan tu satu je, tapi dia letak bersama dengan mim. Menandakan apa? Sebab menandakan kita dengung tu pada makhraj mim. Sebab ba ni tak boleh berdengung. Macam mana nak dengung ba? Tak ada dengung tak? Sebab itulah dia panggil iqlab. Iqlab tu maknanya dia tukar, dia pulah, dia pusing, tukar. Tukar ni maksudnya ditukarkan ketika dengung tu pada makhraj mim. Itu kaedah dia dah. Ya, namanya iqlab. Dengung dua harakat, kita dengung tu pada makhraj mim. Adzabun alimum bima, alimum bima. Ini namanya iqlab ya. Dengung dua harakat. Bima kanu yakdzibun. Berhenti situ menjadi ma'arid lis-sukun. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Selesai perbincangan tajwid, kita lihat pula tafsiran ya, ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Baik. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ni dalam muqaddimah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang pertama yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, surah pertama turun di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Maka surah ini dia menceritakan tentang di Madinah tu ada 3 golongan manusia. Yang pertama iaitulah yang Allah Ta'ala sebut, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Disebut tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Lalu disebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian datang 2 ayat menceritakan golongan yang kedua, ialah golongan orang-orang yang kafir. Sama ada kafir ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun kafir yang menyembah berhala. Lalu disebut innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sehinggalah 2 ayat tu Allah telah cerita tentang orang-orang kafir. Golongan yang ketiga, ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini adalah Allah Ta'ala cerita pula, iaitulah golongan munafik. Golongan munafik ni adalah golongan musang berbulu ayam. Tak tahulah apa panggil, itu peribahasa dah tak? Dia tu zahirnya lain tapi dalamnya lain. Nampak macam ayam, rupanya musang. Jadi kita pun ingat tengok ayam, biar je lah. Tak masuk dalam kawasan rumah, rupanya habisnya rembat dah. Habisnya sebat semua sekali. Baik, jadi golongan munafik, yakni golongan yang menzahirkan diri mereka itu sebagai orang Islam, mengaku beriman, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang tak percaya, yang tidak beriman. Bahkan mereka ini mengkhianati Nabi dan mengkhianati negara Madinah, mengkhianati umat Islam. Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan ini dalam ayat yang ke-8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ada nota kaki dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Di masjid ni pun banyak kitab-kitab tafsir tu. Kalau kata tak ada bawa pun boleh ambil, boleh pinjam guna tak. Kesian kitab tafsir tu berdebu. Orang jangan guna, sebab kita pun kalau baca Quran suka guna yang biasa tu je lah. Tapi kalau yang tak bawa, siapa yang tak bawa tafsir boleh ambil tu. Saya pun guna yang masjid ni juga ya. Panjang-panjangkan, orang panggil apa, wakaf lah. Baik. Jadi dalam tafsir bin Ar-Rahman disebut orang-orang yang bermuka dua. Golongan ini adalah orang-orang yang bermuka dua. Perkataannya tidak menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kita pun guna juga talam dua muka, itu lain, itu pengkhianat tak? Ini dia perkataannya itu tak sama dengan apa yang ada dalam hati. Kalau kita tengok sepintas lalu, ini namanya orang yang penipu lah, penipu.
Sebab tu Nabi sebut antara tanda-tanda munafik ni, salah satu Nabi kata iaitulah bila bercakap berbohong. Bila dia bercakap dia berbohong. Itulah sifat orang-orang munafik. Golongan seperti ini terdapat pada bila-bila masa, dan mereka adalah dari golongan orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Golongan munafik ni dia bukan sahaja ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kata ulama-ulama tafsir menyatakan, para ulama menyatakan dia ada di sepanjang zaman, terutamanya ketika mana Islam menang. Ketika mana contohlah dalam sebuah negara tu, kalau dalam suasana sekarang lah, maknanya orang yang golongan yang memperjuangkan Islam tu tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kemenangan menjadi pemerintah, maka pada waktu itu lagi ramailah lahirnya golongan munafik ni. Sebab mereka ni tak yakin bahawa golongan Islam ni akan kekal memerintah, akan kekal berkuasa. Nanti kalau mereka ni dah jatuh, ganti orang lain yang naik itu pula jenis yang sekular ke apa, jadi macam mana kita nanti teruk nanti. Jadi akhirnya mereka jadi golongan apa? Golongan yang bermuka-muka, sebab tak yakin dengan Islam. Ini berlaku, kata ulama, di sepanjang zaman. Berlaku di sepanjang zaman, cukup bahaya. Baik, oleh sebab itulah kita ni bila baca tentang ayat-ayat berkaitan dengan golongan munafik, yang paling penting adalah kita ni muhasabah diri kita. Kita ni jangan ada pada diri kita sifat-sifat golongan munafik ini. Yang paling tidak yang Nabi sebut tu 3 itulah. Bila bercakap bohong, bila berjanji dia dia mungkiri, bila dia beri amanah dia khianat. Bohong, mungkir janji, khianat. Ini antara 3 sifat utama. Bahkan dalam hadis ada sebut, kalau ada 3 atau 4 sifat, ada lagi ditambah lagi 1, maka Nabi kata itu adalah orang yang tu adalah betul-betul munafik. Munafik lah tu. Cuma kita tidak adalah pula nak hukum dia ni munafik. Janganlah kita hukum macam tu. Tapi bila Nabi sebut tu, yang paling utama kita muhasabah diri kita lah, supaya sifat ni jangan ada pada diri kita, kerana dia sangat membahayakan akidah, bahayakan keselamatan kita, terutamanya di akhirat kelak. Baik. Jadi mereka ini berkata, mereka mengaku mereka beriman kepada Allah dan percaya, beriman dengan hari akhirat, tapi Allah Ta'ala membalas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dakwaan mereka dengan Allah Ta'ala menyatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah Ta'ala sendiri menafikan iman daripada golongan ini. Mereka ni sebenarnya tidak beriman, dan Allah Ta'ala mendedahkan sifat-sifat ini supaya apa? Supaya orang munafik ni dia sedar, dia insaf. Sebab pada waktu ini pun Islam adalah masih sangat baru bertapak di Madinah. Masih sangat baru bertapak di Madinah. Dan orang-orang munafik ni adalah golongan yang macam tadilah yang saya ceritakan, bahawa mereka ini tidak yakin bahawa Islam ini akan kekal memerintah, akan kekal berkuasa, akan boleh membawa perubahan yang diharapkan dan seumpama. Jadi mereka ni tidak yakin dengan sepenuh keyakinan kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Baik. Sebab itulah diceritakan, kalau kita membaca dalam sejarah, orang-orang munafik ini walaupun Allah Ta'ala menafikan iman daripada mereka, tapi Nabi SAW tetap melayan mereka seperti layanan Nabi kepada orang-orang Islam. Nabi tahu siapa orang munafik. Nabi tahu seorang-seorang. Sebab ada diceritakan, saya lupa nama seorang sahabat Nabi yang disebut sebagai sahabat yang menyimpan rahsia Nabi. Sebab
Nabi pernah beritahu pada mereka siapa orang munafik di Madinah. Diceritakan bahawa kalau orang munafik ni mati, ada kalanya bila ada orang munafik mati, Nabi tidak pergi menyembahyangkan jenazahnya. Nabi biar orang lain pergi sembahyang jenazah. Nabi tahu dia ni adalah orang yang bukan beriman. Tapi pada zahirnya, pada awal Islam, pada awal pertapaknya Islam di Madinah, orang-orang munafik ini dilayan seperti mana orang-orang Islam yang lain. Kenapa begitu? Antaranya di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ada disebutkan sebagaimana yang dinakalkan oleh Ibnu Al-Arabi, menyatakan sesungguhnya Nabi SAW tidak membunuh mereka ataupun tidak mengambil tindakan keras kepada mereka kerana Nabi mahu mengikat hati-hati masyarakat yang ada pada hari itu, mahu ikat mereka dengan Islam. Dan Nabi tidak mahu tindakan yang kalau Nabi ambil tindakan kepada orang-orang munafik ini menyebabkan masyarakat sekeliling lari daripada Nabi, menjauhkan diri daripada Islam, melihat Islam ni macam kita ada seperti menggunakan kekerasan, menekan mereka dan seumpamanya. Dan juga Nabi tidak mahu berlakunya fitnah, iaitulah kemungkinan akan diambil kesempatan oleh musuh-musuh dengan menuduh bahawa Nabi Muhammad ini telah menghukum saudara seislamnya. Nabi ambil tindakan, Nabi kenakan hukuman kepada orang Islam. Sebab orang munafik ni zahirnya Islam, sembahyang belakang Nabi, sah pertama lagi. Ada Muslimah pun tak pernah ada di sah pertama tak? Di masjid lah. Sebab sah pertama mesti orang lelaki lah tak? Kalau masjid kat rumah tu mungkin lah sah pertama. Baik, jadi begini ya. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhafu an yatahaddasan nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Aku takut manusia akan bercakap, akan berlega, kalau kita sekarang akan jadi viral lah, akan jadi viral. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi begitu. Dan juga adalah tujuan untuk bila Nabi tak ambil tindakan ni, supaya orang-orang munafik ni dengan berlalunya masa, bila mereka juga hadir dalam, kita kata di dalam perhimpunan dengan Nabi, dengan para sahabat, moga-moga mereka insaf, kemudian mereka ini boleh menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya, begitu. Ya, baik. Jadi mereka dilayan seperti mana orang Islam yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi tentang sifat orang-orang munafik ini. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedarinya. Mereka sangka bila mereka ni mengaku kami ni beriman, kami ni Islam, mereka ni berjaya lah, konon-kononnya mereka ini memperdayakan orang Islam, memperdayakan Allah, memperdayakan Nabi, memperdayakan orang-orang Islam yang lain. Ini kalau kita lihat betapa mereka ini sebenarnya tak beriman kepada Allah, sehingga mereka sangka mereka boleh memperdayakan Allah, sehingga mereka menyangka Allah Ta'ala tak tahu apa yang ada dalam hati mereka tadi. Pembohongan yang mereka buat tu seolah-olah mereka menyangka Allah Ta'ala tak tahu. Orang beriman manusia ni lagilah tak tahu. Memanglah kita ni manusia biasa, mana kita tahu benda yang ada dalam hati orang lain tak? Dan kita pun memang tidak diperintahkan pun untuk menyelidiki apa yang ada dalam hati orang lain. Kita hanya melihat yang zahir.
Kalau zahirnya baik, bagus, maka baguslah orang tu. Hak dalam hati tu kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Kita bukan ada alat boleh nak cek benda ada dalam hati. Macam alat apa, tadi kita masuk kena cek suhu tu lah. 36 contohlah lah. Boleh masuk 39 balik contohlah. Jadi kita tak ada alat nak cek munafik. Kalau ada alat macam tu jenuh dah. Cek tak terbaik munafik. Munafik kok mana pula? Tak beriman, alhamdulillah. Tak ada alat. Jadi orang munafik ni mereka menyangka mereka boleh memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfus, sebenarnya mereka ini memperdayakan diri mereka sendiri. Mereka ni sebenarnya hipokrit, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Contohlah kita tengok diri kita lah. Ketika mana kita bercakap bohong, kita tahu tak kita berbohong? Kita tahu kita berbohong. Orang yang berbohong ni sebenarnya dia ni menyangka dia berjaya memperdayakan orang. Sebenarnya dia telah membohongi diri dan dia memperdayakan dirinya sendiri. Jadi orang munafik ni macam ni lah kata Allah. Sebenarnya mereka memperdayakan dirinya sendiri. Mereka ini sebenarnya tertipu dengan perkataan mereka, dengan tindakan mereka. Hidup mereka dengan penuh penipuan. Sebab itulah sifat menipu ni, sifat tipu ni adalah sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut, kata ulama, sifat berbohong atau menipu ini adalah merupakan syiarul munafiqin, disebut sebagai syiar orang munafik. Kalau nak kenal orang munafik ni, suka berbohong. Ataupun orang yang ada sifat nifak, dia suka berbohong. Itu sifat munafik. Bahkan Nabi pun pernah menyatakan iyyakum wal kadhib. Nabi kata berhati-hatilah kamu, jauhkan diri kamu daripada berbohong, fa innal kadhiba mujadibun lil iman. Kerana bohong ni sifat dusta ni, dia mujadib lil iman, dia akan menjadi lawan kepada iman. Maksudnya dia akan menghalau iman itu keluar. Sebab iman ni duduk dalam hati tak? Hakikat lah, bukan duduk dalam hati ada seketul itu, tak ada. Hakikat ini duduk dalam hati. Jadi bila datang sifat nifak, sifat bohong ni, dia akan buang, dia akan tolak iman yang ada dalam hati seseorang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit. Sebenarnya mereka ni adalah golongan yang ada penyakit hati. Bukan hepatitis B ya. Penyakit kuning tu lain. Kalau penyakit kuning perut jadi kembung bulat, kuning tak, mata pun kuning, kulit pun habis kuning ni, kencing pun kuning. Kencing kuning biasalah. Tak? Tapi habis jadi kuning. Ni sakit hati, tu penyakit hepatitis B orang panggil tak. Itu kena pergi ke hospital lah. Ini penyakit lain ni. Penyakit ni apa kata ulama? Iaitulah penyakit syak dan hasad dengki. Syak, dia tak yakin, dia ragu-ragu dengan kebenaran Islam, ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan janji-janji kemenangan, janji-janji kita kata janji-janji kejayaan yang dijanjikan oleh Islam. Mereka ni syak, ragu-ragu, tak percaya. Kemudian mereka pula ada penyakit hasad dengki. Ni penyakit disebut bahawa antara ada seorang yang disebut yang digelar sebagai ketua munafik, penghulu orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni ketua munafik. Sebelum Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay inilah yang dicalonkan menjadi menteri besar atau Perdana Menteri lah di Madinah ni. Asalnya begitu diceritakan. Ya. Jadi dia ni dah bercita-cita lah nak jadi ketua lah di Madinah ni.
Tiba-tiba apabila Nabi datang berhijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah ni menyambut Nabi dengan sambutan yang masya-Allah tabarakallah, dan mereka telah pada awal lagi mahu mengangkat dan mereka telah mengangkat Nabi menjadi ketua negara di Madinah, maka antara benda yang ada dalam hati Abdullah bin Ubay adalah perasaan hasad dengki. Dia tak puas hatilah. Anak orang yang cinta pada kedudukan ni memang macam itulah, ya. Dia nak dia ada jawatan, ada kedudukan, bila dan dia akan berhasad dengki dengan orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kedudukan orang lain itu boleh mencabar kedudukan dia, lagilah dia hasad. Dia tak boleh tengok orang lain lebih tinggi ataupun lebih dimuliakan daripada dirinya. Ini penyakit hasad dengki yang sangat bahaya tak? Baik, jadi kata Allah, di dalam hati mereka, yakni orang-orang munafik itu ada penyakit, iaitulah penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Oleh kerana mereka ni, ya, tidak mahu mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak mahu mengambil i'tibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, panduan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit syak dan penyakit hasad dengki, penyakit nifak ini dalam diri mereka, bertambah teruk. Kalau hospital tuan-tuan, penyakit ni kalau makin teruk, doktor letak tarikh mati ni 2 bulan lagi habis lah, doktor kata tak. Sebab dah rawat-rawat tak jadi apa, lagi teruk. Ada, kalau rawat-rawat makin elok, alhamdulillah. Ya, doktor kata ni lagi seminggu boleh keluar lah, alhamdulillah, kita pun rasa semangat. Tapi doktor ni dah rawat tak jadi apa, ya, makin teruk, maka fazadahumullahu marada. Sebab tu kita ni kena cek penyakit hati kita ni, kita kena cek. Jangan biar ada kekal lama dalam diri kita, sebab kalau dah dia sudah tertanam, dia akan lagi teruk, dia akan membarah dalam hati kita dan diri kita. Itu yang kita takut. Baik. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ni dunia ni Allah Ta'ala tambah lagi penyakit sebab sikap mereka, kedegilan mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Jadi akhirat kelak Allah Ta'ala beri amaran dengan azab seksa yang pedih. Ya, di dalam surah yang lain memang Allah Ta'ala sebut, ya, Allah Ta'ala menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah sekali. Orang kafir diseksa dalam neraka tapi dia duduk atas sikit. Neraka ni lagi atas lagi ringan siksa dia, lagi bawah lagi teruk dia azab. Syurga dia terbalik pula. Syurga kalau lagi atas, lagi besarlah nikmat dia dapat, lagi tinggi, lagi hebat. Okay. Jadi munafik ni, orang munafik yang Allah Ta'ala kata wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka itu tidak beriman. Di dalam neraka kelak mereka diazab dalam neraka yang paling bawah ni, yakni golongan yang paling teruk diazab di dalam neraka. Walahum azabun alim, azab yang sangat pedih, yang tidak terperi sakitnya. Jangan tak kita ni bila baca bab neraka, kita pun selalu sebut dalam hadis-hadis Nabi tu, saya pun selalu sebut bahawa mengingatkan bahawa sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, itulah Nabi kata orang yang paling ringan diazab dalam neraka itu ialah orang yang diletakkan 2 bara api di bawah 2 tapak kaki dia. Ambil 2 bara api neraka, letak bawah tapak kaki. Ada riwayat sebut dipakaikan dengan terompah daripada api neraka. Kemudian kesannya apa? Maka mendidihlah otak dalam kepala dia.
Otak ni geluk-geluk mendidih, sehingga dia menyangka dialah orang yang paling teruk diseksa dalam neraka. Yang paling ringan pun menyangka dia paling teruk diseksa. Cuba bayangkan Allah Ta'ala sebut di sini azabun alim, azab yang tidak terperi sakitnya. Ini amaran Allah, ancaman Allah kepada orang-orang munafik, supaya bila mereka dengar ayat ni mereka rasa takut. Tapi orang munafik ni ada rasa takut ke? Memang ada orang munafik yang akhirnya beriman, betul, dengan iman yang sebenar-benar, tapi hak ramainya mereka kekal macam tu dah. Sebab Allah dah fazadahumullahu marada, Allah Ta'ala dah tambah, tutup hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi tentang sifat orang-orang munafik ni. Sifat orang-orang munafik ni macam mana? Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, ya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi dan juga orang-orang Islam supaya berkata kepada orang-orang munafik ni, jangan kamu ni buat bencana, membuat kerosakan, buat perkara-perkara yang boleh membawa fitnah dan seumpamanya. Contohnya, orang munafik ni, mereka ni suka menyebarkan fitnah, suka viral benda-benda yang tak betul. Kan zaman viral sekarang zaman viral ni tak? Bahaya ni, jaga-jaga. Jangan pula kita ni yang tolong-tolong sebar-sebar viral dengan sistem teknologi yang ada ni, benda-benda yang kita tak tahu betul atau salah khabar berita itu dah. Kan kita baca banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, nanti pun insya-Allah panjang umur kita akan jumpa kisah-kisahnya. Antara kisah yang paling masyhur adalah hadithul ifki, dan sebut dalam surah An-Nur tu tentang bagaimana pernah terjadi Allah Ta'ala uji keluarga Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang pernah ikut Nabi dalam satu peperangan. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah ni bila berehat satu tempat, perjalanan balik nak balik ke Madinah, berehat, dia turun untuk qada hajat. Kemudian dia patah balik kepada unta yang disediakan, yang ada, kita tengok unta yang ada adalah ada tempat yang tertutup tu. Jadi orang menyangka Sayyidatina Aisyah sudah berada di atas unta tu. Rupa-rupanya Sayyidatina Aisyah dia dapati ada gelang ataupun rantainya terjatuh. Dia pun turun balik, pergi cari tempat dia buang air. Dalam perjalanan dia cari, untuk cari itu, Nabi dan para sahabat, gerombolan ni telah berlalu pergi dah balik, sambung balik perjalanan. Aisyah datang balik, tengok tak ada apa dah, kosong. Ya, dia padang pasir ni, dia macam tengah-tengah laut juga, kiri kanan keliling ni tak nampak, tak tahu nak ke mana. Tak tahu nak ke mana. Ya, pernah pergi ke tengah-tengah laut tak? Kalau pergi tengah-tengah laut tu, kita tengok keliling kita ini air, tak nampak daratan. Kalau ke sana kan sampai kutub utara pula tak? Tak berani, tak tahu. Memang begitu. Sehinggalah ada seorang sahabat yang merupakan dia, kalau dalam peperangan tu kena adalah seorang yang duduk ujung belakang sekali untuk melihat kok musuh datang menyerang secara tiba-tiba lah. Maknanya adalah, kita kata adalah benteng terakhir. Dia datang situ, dia tengok ada Aisyah, lalu dia suruh Sayyidatina Aisyah, dia kenal isteri Nabi, suruh naik atas unta, atas kudanya, dan kemudian dia pun pimpin, pegang tali kudanya sampailah dia tiba ke Madinah. Maknanya dia tak berlaku apa-apa, tak menyembang, tak apa dia cerita begitu, tak ada langsung. Kalau kita sekarang nak sembang jugalah, berkhabar anak, berkhabar ini, tak ada, bawa sampai balik Madinah. Bila tiba di Madinah, orang-orang munafiklah antara orang yang paling banyak menyebarkan fitnah, cerita tak betul. Oh, Aisyah ni tak sangka, dia kata depan Nabi gini lah, rupanya dia ada bermain kayu 3. Dia tuduh Aisyah ni buat benda yang tak baik. Ini kerja orang munafik. Ya,
Ini di antara tufsidu yang dimaksudkan. Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan. Begitu juga orang munafik ni, mereka juga adalah talam dua muka. Mereka ini juga menyampaikan rahsia-rahsia umat Islam kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi, kepada musuh-musuh. Orang munafik inilah yang memecahkan rahsia apa semua sekali. Sebab tu kalau kita baca kisah peperangan Nabi, kadang-kadang Nabi ni tak cerita pun nak ke mana. Nabi arahkan baik semua bersiap untuk keluar berperang. Kalau Nabi arahkan orang Islam keluar perang, maka wajib semua pakat keluar berperang. Tak tahu nak ke mana. Sebab kalau Nabi cerita dulu, memang akan sampai pada musuh. Ada juga taktik peperangan Nabi konon-konon Nabi pergilah ke arah utara. Sebenarnya Nabi nak ke selatan. Pergi ke arah utara, kemudian Nabi patah balik ke selatan. Ini di antaranya. Kenapa? Kerana orang-orang munafik ni mereka menjadi gunting dalam lipatan. Kita sebut dia memecahkan rahsia, beritahu rahsia Nabi, rahsia umat Islam kepada musuh dan seumpamanya. Jadi mereka dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di mukamu. Yang apa yang kamu buat ini adalah benda yang boleh kita kata menggugat keamanan masyarakat, boleh menggugat kestabilan negara dan seumpamanya. Apa mereka jawab? Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Kami ni buat benda tu untuk kebaikan bersama, kata dia. Kami ni cerita buat sebar-sebar berita ni supaya kita ni hati-hati begini-ginilah. Itu kita kata alasan mereka. Beritahu kepada ni supaya macam-macam lah. Mereka kata apa yang mereka buat itu adalah bertujuan untuk kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas lagi jawapan mereka, tindakan mereka. Allah Taala menyatakan, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Jadi mereka, Allah Taala sebenarnya apa yang mereka buat itu adalah kerosakan, adalah bencana. Tak adalah mereka beri alasan apa pun, itu adalah hanyalah dalih mereka. Apa yang mereka itu buat itu semuanya adalah perkara yang membawa kerosakan, membawa bencana, membawa fitnah dan seumpamanya. Baik. Sebenarnya ini juga adalah nasihatlah, nasihat Nabi dan umat Islam kepada orang-orang munafik ni yang kadang-kadang tu sehingga kadang-kadang nampak jelas sangat sifat nifak mereka itu. Nampak jelas sifat nifak mereka itu. Ya, contohnya kalau kita baca dalam peperangan Uhud berlaku tak? Ya, bila asalnya 1000 orang yang keluar, bila dalam perjalanan tu suku 1/3 tu patah balik. Patah balik itu kenapa? Di kalangan mereka itu ada orang-orang munafik dan orang-orang yang terpengaruh dengan kita kata dengan dakwaan orang-orang munafik bahawa perang hari ni tak akan berlaku lah, apalah begitulah begini. Jadi patah balik. 1/3 ataupun 1/4 tu patah balik. Ini adalah di kalangan orang-orang munafik. Jadi di mereka ni nak sabotaj pasukan tentera Islam. Yalah kalau kita juga pergi keluar ramai, tiba-tiba 300-400 orang tu patah balik, ni kita pun jadi lemah semangat. Dia nak melemahkan semangat Nabi dan tentera Islam dalam peperangan Uhud itu dan seumpamanya lah. Ada banyak lagi yang berlaku. Baik. Jadi mereka dinasihati supaya jangan buat perkara ni. Tapi mereka kata mereka buat kebaikan, lalu Allah Ta'ala menyatakan apa yang mereka buat itu bukan kebaikan, bahkan sebenar-benar bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka tak sedar ni. Allah Ta'ala sebut sampai mereka ni oleh kerana tebalnya penyakit apa tadi? Penyakit syak dan penyakit hasad dengki, penyakit nifak, macam-macam penyakit lagi tu, tebalnya dalam hati mereka sehingga
Mereka tak sedar apa yang mereka buat itu sebenarnya adalah perkara yang boleh mendatangkan bencana. Boleh mendatangkan bencana, boleh mendatangkan kerosakan. Ya, sebab kalau contohlah mereka ini menyebarkan pembohongan, suka sangat berbohong. Akhirnya kalau sifat penyakit bohong ni menjadi satu benda yang biasa, akhirnya kita pun susah nak terima satu-satu perkara dah. Kalau ada satu berita, betul ke tidak ni? Jadi apa berita selepas ni kita menjadi tak percaya. Jadi ini pun akan membawa masalah. Bawa masalah dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kata semua orang ni suka berbohong lah, ni bohong. Apa berita yang kita nak percaya? Dia tu suka cakap bohong, mana boleh percaya? Akhirnya cerita betul pun tidak dipercayai. Macam cerita apa tu? Ada yang selalu ceritakan yang dia kata kambingnya nak dimakan serigala tu lah. Akhirnya asalnya dia berbohong tu sebab dia nak tarik perhatian orang, dia nak suka-suka je. Tapi akhirnya bila dia panggil minta pertolongan, memang betul serigala sedang menyerang kambingnya. Orang kata dia tu buat main-mainnya, bohong macam sebelum ni. Jadi akhirnya habis semua kambing-kambing ni lah. Kenapa berlaku begitu? Kerana dia berbohong. Baik. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Tebal sangat penyakit dalam hati tu, mereka tak sedar lah dengan perbuatan salah yang mereka buat. Dia sebenarnya kita pun bahayanya maksiat pada diri kita pun macam tu juga. Ya. Dan memang kalau kata bohong tadi, kalau orang tu tabiat suka berbohong, dia tak rasa apa-apa dah dia berbohong ni. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa takut, dia tak rasa apa. Ya, orang yang sudah biasa dengan suatu maksiat, ya tak? Maka dia tak rasa apa dah dengan maksiat yang dia buat. Tak rasa apa, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa takut. Dia tak rasa takut kalau tengah dia buat maksiat tu tiba-tiba datang azab Allah lah. Contoh, dia tak rasa takut lah. Kenapa? Kerana maksiat itu telah bersebati dengan diri dia. Bersebati dengan diri dia. Kita tengok kadang-kadang ada orang dia suka muzik yang apa tu, heavy metal tu lah, long. Kita dengar tu sakit jantung dengar. Gup. Jantung kita memang muzik yang kuat tu dia kesan pada jantung juga ya. Kita dengar tu sakit jantung, lemah. Tapi dia orang saya tak ada apa-apa pun, biasa je dia kata. Bukan biasa sebenarnya, dia itu sudah terbiasa, dia sudah tak ada apa-apa dah. Sebenarnya apa yang dia buat tu adalah benda yang salah, benda yang tidak betul. Baik. Sehingga la yash'urun, tidak menyedarinya lagi. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi sifat mereka lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, sebagaimana orang ramai orang-orang Islam lain yang beriman dengan Allah, iman yang sebenar, tidak ragu-ragu dengan Allah, tidak ragu-ragu dengan akhirat, tidak ragu-ragu dengan hari kebangkitan, tidak ragu-ragu dengan balasan baik dan buruk. Ya, beriman sebagaimana orang ramai beriman, dengan iman yang sebenar-benarnya. Apa mereka jawab? Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Mereka kata orang-orang yang beriman ni orang bodoh ni, percaya benda-benda yang tidak ada asas, yang tidak ada bukti, tidak ada dalil dan seumpamanya dah. Jadi mereka menganggap orang Islam ni lah yang bodoh. Dah siapa cerdik? Siapa cerdik? Mereka anggap mereka lah yang cerdik. Sebab mereka anggap mereka cerdik, sebab mereka menganggap apa yang mereka buat, keadaan diri mereka itu akan menguntungkan mereka. Ya, mereka ni adalah golongan yang bersifat talam dua muka. Kalau mereka kata kalau Nabi yang merintah, mereka juga untung. Kalau takdirnya
Orang-orang musyrikin pula yang menang, orang musyrikin pula merintah, mereka juga tetap untung. Sebab mereka ini talam dua muka, boleh guna dua-dua lah. Dua-dua. Ini keadaan mereka. Jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman ini, yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan Rasulullah ini adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh katalah. Kenapa? Kerana ialah dia tak yakin bahawa Islam ni akan menjadi bukan setakat suatu agama yang teguh, bahkan menjadi kita kata kuasa yang teguh pada zaman itu. Baik. Lalu Allah Ta'ala membalas kata-kata mereka itu. Kata Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Ya, mereka sebenarnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Mereka inilah yang tak cerdiknya adalah mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini disebut oleh ulama, mereka ini tidak menggunakan akal fikiran yang diberikan Allah kepada mereka untuk memikirkan, untuk merenung, memikirkan, mengkaji, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Untuk mereka ni tidak menggunakan mata mereka melihat tanda-tanda, dalil-dalil kekuasaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah yang ada pada alam ini. Jadi siapa yang bodoh ni? Mereka lah sebenarnya yang bodoh, ya, kerana tak guna ini semua sehingga mereka ini tidak beriman, ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggunakan sebaik mungkin akal fikiran yang diberikan Allah, menggunakan sebaik mungkin mata, telinga, anggota mana semua tu digunakan sebaik mungkin sehingga mereka itu yakin dengan Allah dengan sebenar-benar keyakinannya. Jadi mereka ini sebenarnya adalah golongan yang kata Allah la ya'lamun, tidak mengetahui akan hakikat yang sebenar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, kalau kita ingat ketika mana Nabi berdakwah di mana di Taif, ya, kemudian orang Taif ni buat pada Nabi macam-macam, sehinggalah Allah Ta'ala hantar malaikat penjaga bukit di Taif ni. Pernah sampai Taif tak? Kalau yang pernah sampai ke Taif, dia tahulah Taif ni tempat yang berbukit-bukit. Dia lebih kurang Cameron Highland tu lah, tempat yang sejuk, nyaman, cantik, berbukit bukau. Penjaga bukit Taif ni datang jumpa Nabi, wahai Muhammad, aku ni Allah Ta'ala datang perintah jumpa kamu. Kamu suruh je aku nak buat apa dengan penduduk Taif ni. Nak himpit dengan bukit, nak hempap dengan bukit, beritahu je. Tapi kata Nabi, antara yang masyhur Nabi menyatakan, Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku ini kerana innahum la ya'lamun, kerana mereka itu sebenarnya tidak mengetahui. Mereka ni orang jahil, tak tahu mana betul mana salah. Jadi berilah hidayah pada mereka. Allah Ta'ala, Nabi doakan hidayah, petunjuk. Dan Nabi kata, kalaulah mereka ni tidak beriman, moga-moga zuriat, keturunan daripada sulbi mereka inilah akan menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memperjuangkan Islam di masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah doa Nabi itu makbul, ya, maknanya seluruh semenanjung tanah Arab itu akhirnya memeluk Islam, masuk Islam. Baik, saya lajak sikit ya. Ini ringkas je. Dan apabila mereka bertemu, ni Allah Ta'ala cerita lagi sifat orang munafik. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Jadi mereka tadi bermuka-muka lah, berlakon. Bila jumpa orang Islam, kami ni orang beriman, pakai baju, pakaian pun, sembahyang pun, datang ke masjid. Walaupun ada diceritakan bahawa orang munafik ni kalau sembahyang pun qamu kusala, sembahyang kadang malas-malas. Dia sembahyang pun waktu-waktu
yang zuhur, asar, waktu-waktu yang orang nampak dia datang sembahyang, tapi kalau subuh, isyak ni gelap. Zaman dulu mana ada elektrik tak, gelap je, ada lampu pelita je, mereka tak hadir. Sebab kalau tak hadir pun orang bukan tahu mereka tak hadir. Ini sifat orang munafik. Bila bertemu dengan orang Islam beriman, mereka berkata qalu amanna, kami telah beriman. Tetapi dan manakala mereka kembali kepada syaitan mereka. Siapa syaitan mereka ni? Ada nota kaki tu. Ketua-ketua orang munafik yang kafir itu disebut syaitan, sebab nama syaitan itu digunakan kepada penderhaka yang kufur dan melampaui batas, sama ada dari manusia atau jin. Bahkan ulama menyatakan yang dimasukkan dengan syaitan di sini juga iaitulah kepada orang-orang Yahudi. Di Madinah ni ada juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni kafir ahlul kitab lah. Kita tak pelik lah kalau orang Yahudi ni khianat pada Nabi, ya. Jadi mereka juga bila berjumpa dengan ketua-ketua munafik mereka, sama-sama mereka, ataupun berjumpa dengan orang-orang Yahudi, apa kata mereka? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang kami ni buat main-main je. Kami ni buat olok-olok, berlakon je depan orang-orang Islam. Bila jumpa dengan sama-sama munafik atau jumpa dengan orang Yahudi, mereka pun pakat gelak lah. Konon-konon mereka berjaya memperdayakan Nabi dan orang-orang Islam, sehingga mereka ini dilayan dengan baik dan seumpamanya. Tapi Allah Ta'ala menyatakan Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas perolokkan mereka, apa yang mereka olok-olokkan, apa yang mereka main-mainkan itu, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Allah Ta'ala akan balas apa olok-olok yang mereka buat tu, apa yang mereka buat main-main itu, Allah Ta'ala akan balas, dan Allah Ta'ala akan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan. Jadi keadaan mereka tu, mereka ni orang munafik ni nanti akan dibuat perumpamaan dalam ayat yang akan datang. Mereka ni duk meraba-raba mencari sesuatu yang mereka ini boleh berpegang. Allah Ta'ala akan buat nanti perumpamaan seperti orang yang ada dalam kegelapan malam yang pekat. Dia nak berjalan, kita ni lah nak berjalan, contoh di satu jalan yang kita ni tak nampak jalan tu. Kalau kita berjalan juga mungkin jatuh dalam parit ke tak, terlanggar batu ke, tersadung ke, terlanggar tunggu ke, ataupun terlanggar ranting ke, dahan ke dah, bahaya. Jadi orang munafik ni dia macam itulah. Apabila contoh bila malam, bila adanya kilat menyambar, makna cerah sekejap, dia nampaklah jalan tu, dia boleh melangkah. Bila gelap balik, tak ada kilat, mereka mula meraba-raba balik. Jadi orang munafik macam tu. Bila mereka duduk dengan Nabi, dengan orang Islam, mereka mendapat cahaya. Tapi bila mereka balik semula kepada syaitan mereka sebenarnya berada dalam kegelapan. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala akan biarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka, disebabkan perbuatan mereka yang melampaui batas. Dan Allah Ta'ala sifatkan yang terakhirnya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Apa yang mereka buat itu, mereka tidak ambil petunjuk yang Allah Ta'ala datangkan melalui junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Ta'ala umpamakan seolah-olah mereka ini menjual petunjuk dan mereka beli kesesatan. Mereka ambil benda yang sesat, mereka tinggal benda yang benar, iaitulah petunjuk kebenaran. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Kalau kita kata, kalau ada orang lah pergi beli barang yang busuk dengan harga yang mahal, barang yang tak boleh guna, barang yang memang rosak, memang busuk, dia beli dengan harga yang mahal, cerdik ke bodoh? Tengin lah orang Perak kata tak? Memang bodoh lah.
Jadi begitulah Allah Ta'ala gambarkan mereka ini boleh membeli kesesatan dengan menjual kebenaran. Padahal kebenaran itulah sepatutnya yang mereka pegang, yang mereka jaga, yang mereka pelihara, yang mereka pertahankan. Kerana kebenaran itulah yang akan membawa mereka kepada kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi ini sebahagian lagi. Ada lagi beberapa ayat lepas ni berkait dengan orang-orang munafik. Ini ada lagi satu kumpulan ayat, ada 2 atau 3 ayat. Allah Ta'ala membuat contoh perbandingan tentang keadaan orang-orang munafik ini, yang insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Mungkin tahun ni tak ada cuti sekolah lah kot lah, sebab cucu cicit cuti pun tak boleh balik kampung. Itu tak apalah, tak apa-apa pun, tengok perkembangan nanti lah. Rasanya dalam 2 minggu lagi mula cuti persekolahan. Tapi sekarang pun sekolah memang pun tak, bukan cuti sekolah sekarang tutup, bukan cuti ya. Dia tutup dengan cuti lain. Apa-apa pun tengoklah mana tahu nanti cuti sekolah pula PKP dah habis, opah-opah sibuk dah pula. Lagi ni 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء، وخصوصا فيروس الكورونا والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم اتمم الخير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.